Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Surah Al-Baqarah ayat 156, yang bermaksud iaitu orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Ayat ini mengajar kita supaya apabila setiap kali kita ditimpa musibah, maka hendaklah kita mengucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana kalimah ini sering kita sebut setiap kali apabila kita mendengar peristiwa kematian seseorang. Namun kalimah ini bukan khusus hanya untuk kematian sahaja, bahkan juga mana-mana musibah. Adapun kematian itu juga merupakan salah satu musibah. Berikutan dengan peristiwa yang melanda di seluruh negara di dunia ini, iaitu penularan wabak penyakit COVID-19 atau dinamakan penyakit coronavirus, maka jelaslah di sini bahawa ianya adalah salah satu daripada musibah atau ujian yang Allah beri kepada kita. Maka hendaklah kita sebagai seorang Islam, terutamanya hendaklah kita bersabar dengan musibah dan ujian ini, dan hendaklah kita tabah menghadapinya. Adapun cabaran yang sangat besar kepada umat Islam pada hari ini berikutan penularan wabak penyakit ini adalah ianya berlanjutan sehingga ke hari ini, iaitu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka pastilah setiap Muslim di seluruh dunia pada hari ini pasti akan menghadapi bulan Ramadan ataupun bulan puasa ini dengan sangat berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Maka pasti terdapat hikmah di sebaliknya. Kerana apa? Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan sesuatu ujian ataupun sesuatu musibah itu kepada seseorang ataupun pada suatu kaum itu, maka pasti terdapatnya hikmah ataupun kebaikan di sebaliknya. Adapun berikutan dengan penularan wabak penyakit ini memberikan beberapa kesan. Beberapa kesan yang mana antaranya ialah menyebabkan hampir seluruh negara di dunia ini, kerajaan di seluruh negara di dunia ini ialah menyuruh rakyatnya untuk duduk di rumah dan kekal tetap di rumah. Adapun segala sekolah-sekolah, kilang-kilang, bahkan universiti dan segalanya ditutup. Para murid sekolah terpaksa bercuti dan para pekerja, pelajar juga semuanya bercuti. Jadi apakah kelainan Ramadan yang kita hadapi pada kali ini, iaitu kita menghadapi Ramadan pada tahun ini ialah dengan hanya duduk di rumah. Kita tidak melakukan kerja-kerja biasa yang mana seperti Ramadan tahun sebelum ini, yang mana kita berpuasa, dalam masa sama kita juga menghadapi hidup yang seperti biasa. Kita bekerja, kita belajar, bagi pelajar universiti kita pergi ke kuliah, dan pelajar sekolah pergi ke sekolah belajar. Jadi antara hikmah yang kita boleh dapat melalui terutamanya tempoh PKP ini, iaitu tempoh kawalan pergerakan, iaitu yang pertama apa dia?
Yang pertama, kita dapat mengeratkan silaturahim, hubungan silaturahim sesama keluarga. Adapun hubungan silaturahim ini adalah satu tuntutan dalam agama kita, iaitu agama Islam. Jika sesama rakan ataupun rakan-rakan sekerja ataupun sesama Muslim, iaitu sama Muslim itu sungguhnya sama Muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jika itu pun merupakan salah satu tuntutan, maka apatah lagi tuntutan untuk kita merapatkan hubungan silaturahim sesama keluarga. Kerana sepanjang tempoh PKP ini kita akan duduk di rumah dan sentiasa akan bersama keluarga. Maka dalam tempoh inilah kita hendaklah manfaatkan masa dengan masa sentiasa bersama keluarga. Dengan kita solat berjemaah bersama keluarga, kita berbuka puasa, kita makan, kita meluangkan masa sama ada boleh menonton televisyen atau apa-apa aktiviti bersama keluarga. Dan antara hikmah yang kedua ialah kita mempunyai banyak masa untuk kita mempertingkatkan amal ibadat kita. Kerana apa? Kerana kita tidak tertakluk dengan apa-apa tanggungjawab ketika ini. Tanggungjawab seperti peperiksaan ataupun pekerjaan. Kalau jika sebagai pelajar IPT tidak perlu hadir ke kuliah, mungkin kuliah hanya di online saja, semuanya di rumah saja, maka apabila kesan kita hanya sentiasa duduk di rumah, kita mempunyai masa terluang yang sangat banyak. Maka janganlah kita membazirkan masa ini dengan buat perkara-perkara yang tidak berfaedah, seperti tidur daripada pagi daripada siang hingga ke malam, ataupun kita menonton televisyen ataupun bermain game sahaja. Maka kita hendaklah manfaatkan masa yang banyak ini dengan melakukan solat-solat sunat ataupun melakukan ataupun membaca Al-Quran, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk kita. Ya, dan kita sebagai umat Islam, terutamanya tambah lagi pada bulan Ramadan, kita perlu berlumba-lumba dalam melakukan amal soleh, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran fastabiqul khairat, yang mana Allah perintahkan kita supaya berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan seterusnya, antara hikmah yang ketiga ialah kita dapat berjimat cermat. Berjimat cermat kerana apa? Kerana kalau sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, adanya bazar Ramadan ataupun kita boleh keluar bebas untuk beli makanan. Bazar Ramadan buka. Kalau pada waktu tempoh PKP ini, bazar Ramadan ditutup. Yang mana kita hanya boleh makan makanan atau beli makanan yang asas saja. Kalau jika tahun-tahun sebelum ini, Ramadan tahun sebelum ini, kebanyakan daripada kita selalu melakukan amalan pembaziran. Kita beli makanan dengan kuantiti yang sangat banyak, namun apabila tibanya waktu berbuka, kita tak dapat menghabiskan makanan tersebut. Jadi antara hikmah atau kelebihan pada PKP ini, kita dapat berjimat cermat. Kita hanya masak ataupun membeli makanan yang perlu saja, dan jika apabila berbuka, kita makan ala kadar dan tidak membazir dan juga tidak berlebih-lebihan. Yang mana jika membazir ini merupakan salah satu daripada amalan syaitan, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu ialah daripada kalangan saudara-saudara syaitan. Jadi itulah antara kelebihan ataupun hikmah di sebalik musibah yang Allah beri. Itulah yang tujuan ataupun hikmah jika kita ditimpa apa-apa musibah atau kepayahan. Allah dah sebut di dalam surah Asy-Syarr ayat 5 dan 6, yang mana Allah ulang ayat tersebut 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang mana maksud dia adalah iaitu bahawasanya
dalam setiap kesukaran itu adanya kemudahan. Ini Allah ulang sekali, Allah tegaskan lagi sekali bahawa dalam setiap payahan itu ada kemudahan. Maka inilah hikmah yang kita boleh nampak. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga kepada diri saya juga. Dan semoga kita dapat menghadapi Ramadan ini dengan secara tabah, dan kita dapat berlumba-lumba dalam melakukan amal kebaikan sepada Ramadan. Jadi segala baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk itu melalui kekurangan saya sendiri. Semoga tazkirah ini bermanfaat kepada kita semua, umat Islam dan juga diri saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.